Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Saya adalah seorang Islamic Estate Planner IEP, iaitu konsultan keuangan. Okey, hari ini saya nak menerangkan mengenai konsep pendindingan atau pengguguran. Okey, kat sini dia ada dua, pendindingan kurang ataupun pendindingan semua. Hari ini saya akan terangkan mengenai pendindingan kurang. Okey, kita tengok yang pertama ya. Pertama, waris ialah suami. Suami bahagian asal dia adalah 1/2. 1/2, tetapi dia akan dapat 1/4 sekiranya si mati ini meninggalkan keturunan ke bawah. Keturunan ke bawah seperti anak, cucu, cicit, maka bahagian suami yang asalnya 1/2 akan jadi 1/4 daripada seluruh harta si mati. Yang kedua, ia sama konsep dengan si suami tadi. Yang kedua adalah isteri. Isteri sepatutnya dia akan dapat 1/4. 1/4. Tetapi dengan adanya keturunan seperti anak, anak, cucu, cicit dan ke bawah, maka isteri akan dapat 1/8. Untuk ibu, yang ketiga adalah ibu. Ibu sepatutnya akan dapat 1/3. Tetapi ia akan menjadi ibu akan dapat 1/6 sekiranya si mati ini meninggalkan keturunan ke bawah. Keturunan ke bawah macam ni jugalah. Sekiranya si mati ada anak, ada cucu, ada cicit, maka ibu akan dapat 1/6. Ataupun dalam situasi yang kedua, si mati ini meninggalkan 2 orang saudara ataupun lebih, maka ibu akan dapat 1/6. 2 orang saudara ni tak kira lah termasuk saudara seibu sebapa, iaitu saudara kandung, ataupun saudara sebapa, ataupun saudara seibu. Jika lebih daripada 2 orang, maka ibu akan dapat 1/6. Okey, seterusnya adalah cucu. Cucu perempuan. Ini P untuk perempuan ya. Cucu, kalau dia seorang, dia akan dapat 1/2. 1/2. Tetapi sekiranya si mati ini meninggalkan seorang sahaja anak perempuan, maka cucu daripada 1/2 ni akan dapat 1/6. Ini jika dia ada anak perempuan sahaja ya. Kalau ada anak lelaki, cucu adalah terhalang penuh. Okey. Seterusnya, cucu perempuan, kalau dia lebih daripada 2 orang, dia akan dapat 2/3. 2/3. Tetapi in case sekiranya si mati ada seorang anak perempuan, maka cucu perempuan ini akan dapat 1/6. Okey. Seterusnya, yang kelima adalah saudara bapa perempuan, sebapa perempuan. Dia sama konsep dengan cucu perempuan ini. Okey. Saudara sebapa perempuan akan dapat 1/2. Tetapi sekiranya ada saudara kandung, iaitu saudara seibu sebapa perempuan, maka saudara sebapa perempuan ni maknanya bapa yang sama, ibu yang lain-lain, saudara sebapa perempuan ini akan dapat 1/6 kalau dia seorang. Dan yang situasi kedua untuk saudara sebapa perempuan, dia akan dapat 2/3. 2/3 jika lebih daripada 2 orang. Tetapi sekiranya ada saudara seibu sebapa perempuan, maka bahagiannya akan jadi 1/6. Okey, yang keenam, bapa. Bapa, sebenarnya bapa akan dapat asobah. Tetapi sekiranya si mati ada keturunan lelaki ke bawah, jika dia ada anak lelaki, jika dia ada cucu lelaki, ataupun dia ada cicit lelaki dan seterusnya, piut lelaki, maka bapa akan dapat 1/6. Sebenarnya bapa adalah asobah. Asobah ni baki, keseluruhan baki. Tetapi jika ada keturunan lelaki ni, keturunan lelaki yang akan menjadi asobah, maka bapa akan dapat
bahagian fardu sebanyak 1/6. Seterusnya, situasi kedua, bapa sebenarnya dia asobah juga, tetapi jika si mati meninggalkan keturunan perempuan, nampak tak? Keturunan perempuan ke bawah, maka bapa akan menjadi 1/6 tambah baki. Ini kena ada pengiraan dalam hukum faraid ni. 1/6 campur baki. Kalau kita nak tahu, kita boleh tengok dalam kes-kes yang real ataupun kita boleh tengok contoh-contoh. InsyaAllah suatu hari nanti kita akan buat. Okey, seterusnya datuk. Datuk ni sama sahaja dengan bapa. Tetapi untuk pengetahuan, datuk ini tidak akan dapat bahagian sekiranya ada bapa. Datuk ini akan menggantikan bapa. Sekiranya bapa ada, datuk langsung tidak akan mendapat bahagian asobah maupun 1/6 ataupun 1/6 campur baki ini. Maka kat sini untuk senang kita faham, bapa ni, jika bapa tak ada, datuk akan ganti. Okey. Kalau bapa ada, datuk tak akan dapat apa-apa bahagian di sini. Okey, saya rasa untuk hari ini 20 hari bulan 9 hari Isnin, setakat ini dahulu penerangan saya tentang konsep pendindingan ataupun pengguguran hak dalam faraid. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah nanti saya akan snap gambar, letak dalam komen saya. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.